Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anorigos dalam Buletin Ungkas edisi malam 17 Julai 2020. Berita utama, Sarawak merekodkan 10 kes baharu positif COVID-19 melibatkan 6 dari daerah Kuching, 2 Samarahan dan 2 Bintulu menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 594 kes. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam sidang media hari ini memaklumkan bahawa 2 kes bukan warga negara diisytiharkan sebagai kluster kapal LNG Jupiter yang merupakan kontak rapat kepada kes positif yang telah dikesan pada 13 Julai 2020. Kedua-dua kes ini telah disaring pada 16 Julai dan ujian RT-PCR mereka telah didapati positif untuk COVID-19 pada hari yang sama. Kedua-dua kes juga tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Kes akan dibawa turun dari kapal dan akan dimasukkan ke Hospital Bintulu untuk rawatan selanjutnya. Sementara itu, 4 kes dikategorikan sebagai kes import yang melibatkan pelajar warga negara tempatan yang baru balik dari Australia tanpa menunjukkan sebarang tanda dan gejala. 2 dari mereka berasal dari daerah Kuching dan 2 berasal dari daerah Samarahan. Mereka ini juga tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala dan telah dimasukkan hospital umum untuk rawatan lanjut. Selain itu, 1 kes merupakan jangkitan tempatan yang mengalami severe acute respiratory infection, penghidap penyakit kencing manis dan tekanan darah tinggi. 1 kes lagi adalah melibatkan seorang wanita warga Mas dari daerah Kuching yang telah mendapat rawatan di klinik kesihatan dan telah dirujuk telah masuk ke Hospital Umum Sarawak pada 6 beresmi seramai 3 orang. 1 kes seterusnya dikategorikan sebagai kluster pusat perubatan Kuching, merupakan rakan tempat kerja kepada kes ke-582 yang tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Manakala 2 lagi kes adalah warga negara tempatan yang membuat saringan kendiri di hospital swasta juga tanpa sebarang tanda dan gejala. Jelas Dato' Amar Douglas, punca jangkitan ke semua kes masih dalam siasatan dan pengesanan kontak masih diteruskan. Dimaklumkan juga tiada kes sembuh baharu dilaporkan. Dalam perkembangan sama, melalui mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS hari ini, beliau yang juga pengurusinya memutuskan garis panduan dari pelbagai sektor dan aktiviti. Ia termasuk pembukaan semula Kuching Waterfront Musical Fountain pada 18 Julai 2020, acara langsung live event yang meliputi semua jenis acara berkaitan industri kreatif termasuk indoor basking serta pembukaan sektor sukan dan rekreasi bagi fasa 3 dan 4 melibatkan sukan berpasukan, sukan tempur, sukan individu dan permotoran. Berita selanjutnya. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg hari ini telah menerima 4 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan pertama daripada Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC, Datuk Abdul Latif Haji Abu Seman, bertujuan membincangkan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu seperti IoT yang boleh diterkai bersama dengan Kerajaan Sarawak. Turut hadir Setiausaha Korporat MPC Datin Roslina Hashim, Presiden Persekutuan Perniagaan Sarawak Datuk Abang Haji Abdul Karim Tun Abang Haji Openg, Pengarah MPC Wilayah Sarawak Hajah Sarimah Misban dan Pengurus MPC Hafizah Atta Ahmad. Sejurus selepas itu, kunjungan hormat yang kedua daripada Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak SPANS yang diketuai oleh pengurusinya Datuk Abdul Ghafur Sharif berserta rombongannya bagi membincangkan beberapa perkara-perkara yang berkaitan. Hadir sama Setiausaha SPANS Fatih Haji Hanbali, Ahli Lembaga Pengarah Unimas Datuk Hajah Jabidah Monseri dan Ahli SPANS Datuk Hajah Rabiah Johari. Kunjungan hormat yang ketiga pula daripada Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Datuk Muhammad Hamdan Abdul Wahid serta beberapa anggotanya. Kunjungan berkenaan adalah bagi membincangkan pembangunan balai-balai bomba dari segi tugasan pengoperasian, perkhidmatan, masa dan kaedah keselamatan kebakaran, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman seperti di Rumah Panjang dan sebagainya. Kita memberi taklimat secara ringkas kepada Yang Amat Berhormat berhubung dengan balai-balai bomba yang telah kita bina selama ini. Kekuatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Sarawak dari segi tugas-tugas operasi kebombaan dan juga keselamatan kebakaran. Kita juga membincang tentang beberapa tapak balai bomba yang lama yang sepatutnya sudah diserahkan kepada Jabatan Bomba yang masih lagi ke Datuk, yang mana beliau sendiri
melihat bahawa ini merupakan satu keutamaan yang sepatutnya diberi pertimbangan yang sewajarnya. Dan kita juga berbincang mengenai keselamatan kebakaran di rumah-rumah pajak, yang mana ada satu jawatankuasa dibentuk di antara Jabatan Lombok di peringkat federal dan juga beberapa agensi dan badan di peringkat negeri untuk memastikan rumah panjang ini banyak aspek pembinaan dia yang boleh menempati keselamatan, aspek keselamatan. Turut serta dalam kunjungan itu, Pengarah Bahagian Pembangunan Putrajaya Othman Abdullah, Pengarah Bomba Negeri Sarawak Khairuddin Rahman, Ketua Pengarah Bomba Malaysia Datuk Muhammad Hamdan Abdul Wahid, Pengarah Bahagian Keselamatan Kebakaran Putrajaya Edwin Galan Teruki dan Pengarah Bahagian Korporat Putrajaya Rohani Nadir. Manakala kunjungan keempat daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin membincangkan beberapa perkara berkaitan isu keselamatan dalam negeri dan lain-lain isu yang berkaitan. Kunjungan yang berlangsung kira-kira 30 minit itu turut dihadiri Setiausaha Bahagian Pembangunan Datuk Hajah Rahman Haji Ramli, Ketua Pengarah Immigration Datuk Indra Khairul Zaimi Daud, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Wan Ahmad Dahlan Haji Abdul Aziz, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Esril Sani Abdullah Sani dan Pesuruhjaya Tinggi Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail. Berita seterusnya. Dalam usaha mencapai misi merealisasikan Sarawak sebagai negeri maju berintegriti tinggi menjelang 2030, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK yang merupakan jentera kerajaan perlu menerapkan konsep integriti yang menyeluruh dalam kehidupan seharian. Menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli ketika menyempurnakan program Jelajah Integriti Siri 1 2020 Bario pada Selasa. Semakin tinggi integriti, semakin rendah kadar rasuah. Apabila rendahnya kadar rasuah, tahap kemajuan pembangunan semakin meningkat. Sementara itu, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala turut memaklumkan bahawa pindaan Ordinan Mahkamah Bumiputera bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kuasa supaya setaraf dengan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil kini sedang dalam kajian. Ordinan Mahkamah Bumiputera sekarang sedang dalam kajian dan kita ada satu komiti yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugah. Saya pun termasuk dalam ahli komiti tersebut yang menyemak undang-undang ataupun ordinan Mahkamah Bumiputera dengan tujuan kita akan memperluaskan dan meningkat bidang kuasa. Selain itu, jelasnya penerangan baru untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung akan dibuat berkenaan projek transformasi luar bandar Kerajaan Sarawak yang berjumlah RM5 juta setiap tahun untuk projek-projek asas seperti pembinaan jalan dan parit. Beralih ke laporan geran projek kecil luar bandar MRPOG. Sejumlah RM65,000 geran telah diagihkan kepada 21 penerima dalam kawasan Dun Balingian. Penyerahan tersebut telah disempurnakan Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi dalam satu majlis pada Khamis. Dalam ucapannya, Abdul Yaakob berkata pemberian geran tersebut adalah yang kedua di mana yang pertama telah diagihkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan lepas. Jadi saya berharap geran ini dapat membolehkan penerima melaksanakan aktiviti program-program yang dirancang agar dapat memberi manfaat bersama dan manfaat geran tersebut sebaik mungkin dan bukan disalahgunakan. Saya percaya tidak adalah. Saya berharap agar geran ini juga digunakan sebaik mungkin, terutama sekali membantu pihak sekolah dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dalam fasa pemulihan. Laporan berikutnya. Sebagai menghargai peranan Pejabat Pos Malaysia Muka, Adun Telian Yusip Nosh Balo tampil dengan inisiatif menyumbang penggunaan kanopi secara percuma selain sumbangan cecair pembasmi kuman dan pelitup muka. Semasa penyerahan sumbangan itu pada Khamis, Yusip Nosh berkata pihaknya prihatin dengan masalah yang ditanggung petugas Pejabat Pos Muka yang terpaksa menyimpan barang di luar premis kerana kuantitinya terlampau banyak yang menyebabkan stor tidak muat. Sebab itulah kita daripada Pusat Khidmat dan Maksudul Kalian rasa perlu dibantu mereka ini untuk kita bagi pinjam
yang dirasakan perlu untuk sebab barang-barang yang datang, antara yang datang ada masa terlalu banyak, ada masa kurang lah. Dan terima kasih kepada pihak bos Kementerian Keuangan disebabkan mereka dapat clear ataupun hantar barang-barang tersebut, kiriman bungkusan tersebut kepada penerima-penerima dalam keadaan yang baik. Kaki tangan pejabat Pos Malaysia Mukah dalam pada itu amat berterima kasih kepada wakil rakyat itu atas sumbangan berkenaan. Sekian bersama saya Lia Amira Anarigos dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.